أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami penuhi neraka Jahannam kebanyakan di kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang diberi hati namun tidak memahami, yang diberi perasaan tidak memahami perintah dan larangan Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka yang diberi penglihatan namun tidak melihat kebesaran Allah, keagungan Allah. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka yang diberi pendengaran namun tidak mahu mendengar ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah, dan tidak mahu mendengar tazkirah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Bal hum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka di kalangan orang-orang yang lalai. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada malam ini di antara 4 rakaat diadakan tazkirah, disambungkan pula dengan 4 rakaat, namanya perangkap. Ini perangkap. Ada setengah tempat dinamakan kesabaran. Sebelum tarawih, selepas isya diadakan tazkirah. Ini memang kesabaran. Dan ada setengah tempat sebagai volunteer, suka hati je, suka rela. Selepas semua tarawih dan witir, maka disitulah kita tengok hanya tinggal 5 orang. Semuanya bagus belaka, tuan-tuan dan puan. Namun pada malam ini saya tidak mengambil masa yang panjang, hanya sekadar 15 minit kot, 20 minit. Mudah-mudahan tayar kereta saya tak pancik lah. Kalau telajak panjang, terpancik tayar kereta. Alhamdulillah,
Sebenarnya saya ni bukan jin, manusia biasa. Imam kata Ustaz Malik jin. Alhamdulillah, namun begitu marilah sama-sama kita mengambil pengajian serta pengajaran berkenaan dengan nuzulul Quran. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada Al-Quran berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Syahr Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Apa guna pakai Al-Quran? Bukan dijadikan replika, bukan dijadikan tangkal untuk nak halau jin-jin ni. Al-Quran bukan untuk digunakan tangkal untuk halau jin. Al-Quran Tuhan kata hudan linnas, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Kan kita ni mudah sesat, mudah lupa diri. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang menjelaskan petunjuk Allah, Al-Quran yang menjelaskan perbezaan di antara halal dan haram, yang hak dengan yang batil. Inilah Al-Quran. Maka Al-Quran ini tidak dinafikan, sehingga beberapa di kalangan kumpulan jin apabila mendengari Al-Quran maka gemetar kumpulan-kumpulan jin. Bukan setakat kumpulan manusia, jemaah manusia sahaja yang hadir di bulan Ramadan untuk mendengar tazkirah. Jin-jin pun datang untuk dengar tazkirah. Hanya manusia je yang tak mahu mendengar tazkirah. Di kalangan jin beria-ria untuk mendengar tazkirah. Walaupun ada sebahagian mereka pun sama dengan manusia yang tidak berminat dengan tazkirah. Ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sekumpulan jin datang mendengar tazkirah. Di dalam surah Jin Allah berfirman, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutuskan kepadaku, diwahyukan kepadaku, sesungguhnya telah mendengar sekumpulan jin daripada Subhan Bistari. Saya tambah Subhan Bistari dan Quran tak kata Bistari. Datang sekumpulan jin untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, kuliah dan tazkirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasul, nasihat-nasihat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata jin, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Subhanallah. Berkata kumpulan-kumpulan jin, sesungguhnya kami dengar, kami dah dengar. Ajaba, sami'na qur'anan ajaba, kami dah dengar Quran yang penuh takjub, tak mengantuk pun. Kita ni mengantuk. Jangan katakan solat, tazkirah pun mengantuk. Jin ni tak sempat nak mengantuk. Apabila dia dengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cukup menakjubkan di kalangan para jin. Dia menakjub, bahkan ada di kalangan jin dia sergah di kalangan mereka yang duk bersembang, sebab dia nak dengar dengan tekung. Jadi ada duduk bersembang-sembang, ada duduk main-main, maka disergah oleh kalangan puak-puak jin sendiri. Dia kata, kalau tak nak dengar tazkirah, keluar kamu. Sampai begitu sekali. Seperti mana di dalam suratul Ahqaf
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekumpulan jin pula, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Ingat Tuhan kata, sebagai peringatan kepada manusia yang tak mau dengar tazkirah, yang tak minat dengan kuliah, dia minat tarawih aja. Ini memang keturunan megak tarawih aja, tuan-tuan. Ya Allah, minta maaf ya kalau ada nama megak tarawih, bergurau aja. Jadi Allah SWT beritahu, inilah juga ada di kalangan jin, dia marah kepada kalangan dia orang ataupun kalangan jin yang tak mahu dengar tazkirah. Tuhan kata, ingat, wa idh sarafna ilaika nafara minal jin. Ingat ketika mana didatangi oleh sekumpulan jin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastami'una al-Quran, pun dengar Al-Quran. Masing-masing di kalangan jin mendengar Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ada di kalangan mereka, di kalangan jin yang duk bersembang, duk cerita habolan, duk cerita kuih muih more. Jadi dia tak dengar Al-Quran, maka berkata jin, dia sergah balik, qalu ansitu, dia sergah balik di kalangan jin, dengar betul-betul ni. Tak nak dengar berambus kamu. Gitulah bahasa kita ya. Dia marah kepada kumpulan beberapa di kalangan mereka yang tidak mahu mendengar tazkirah. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Demikianlah tatkala dibentangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia tu kepada kaum mereka yang cuba untuk berpaling daripada peringatan. Al-Quran ini peringatan. Oleh sebab itulah kalau kita baca Al-Quran di rumah masing-masing, bukan untuk kita je, untuk jin-jin yang ada di rumah kita. Kerana setiap rumah manusia ni ada jin belaka. Penatlah Ustaz Malik nak buang jin, tuan-tuan. Ustaz, tolong buang jin rumah saya. Saya kata memang rumah tiap-tiap manusia semua jin ada. Jangan kata di rumah tiap-tiap tubuh pada manusia. Allah SWT uji tiap-tiap manusia ada jin, ada malaikat. Ini sebahagian ujian. Siapa yang tidak ada gangguan jin? Cuba angkat tangan. Itu dia tuan-tuan. Semua ada jin. Tinggal lagi aktif tidak aktif. Itu je. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu bani Adam, tiap-tiap anak Adam, iaitu ada dua kumpulannya. Ada dua yang menemani tiap-tiap di kalangan Adam, tiap di kalangan anak Adam. Yang dinamakan di sini iaitu mereka yang berada tiap-tiap di kalangan anak Adam. Maka kullu bani Adam, tiap-tiap di kalangan anak Adam ni ada di kalangan qarin. Qarinnya di kalangan jin dan ada qarin di kalangan malaikat. Terutamanya di kawasan kepala. Saya dah kaji tuan-tuan, ada beberapa tempat di kawasan ada jin, ada malaikat. Ada jin, ada malaikat. Nanti gambar saya ada bawa tuan-tuan. Tengoklah, tengok ada jin, ada malaikat. Tak nampak? Itu ada luar biasa juga ya. Jadi saya ada buat kajian, dalam kepala manusia ni ada jin, ada malaikat. Ada jin, ada malaikat. Dia ada pemikiran, otak yang tempat yang baik, yang jahat, yang baik, yang jahat. Jadi terpulang pada kita, kalau kita banyak baca Al-Quran, kita banyak masukkan tazkirah, kita banyak dengar hadis-hadis Rasulullah, kita banyak mendengarkan berita-berita yang baik, maka menguasailah kita dengan perkara yang baik, iaitu bersama dengan para malaikat. Seperti mana Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshirul bil jannah ila al-akhir. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, mengakui Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka terus teguh dengan mencari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala,
Lalu Allah SWT utuskan malaikat bersama dengan mereka. Mereka inilah berkata, alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takutlah kalau kamu ada masalah suami, masalah isteri, masalah anak, masalah penyakit, masalah ni, masalah jin, apa masalah, malaikat ini akan bisikkan. Namun mereka yang bukan mukmin tak dengar. Jangan kata yang bukan mukmin, orang mukmin sendiri yang tidak taat pada Allah tidak akan faham, dia tak dengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh malaikat. Wala tahzanu, jangan bimbang kamu, Allah bersama kamu, Allah bersama dengan orang-orang mukmin. Banyak nasihat malaikat kita tak dengar. Sebab apa? Hati kita ditutupi dengan pelbagai-bagai dosa dan maksiat. Maka di sinilah menunjukkan bahawa jangan kata di kalangan manusia, jin juga ada di kalangan mereka yang mendapati Al-Quran, suka mendengar Al-Quran. Oleh sebab itulah kita kena banyak baca Quran, sebanyak-banyak di rumah kita. Sewaktu kita baca Quran, maka jin di sekeliling kita pun akan ikut membaca Al-Quran. Banyak kes-kes berlaku tuan-tuan yang mengkhabarkan kepada saya. Dia kata, ustaz, saya baca ada satu suara baca. Saya kata, elok daripada awak menyanyi Hindustan tu, daripada menyanyi lagu dandu kan baik. Dia kata dia baca, dia dengar suara baca Quran. Saya kata baguslah. Dia kata seram lah. Saya kata seram tu penakut awak. Tak apa kata. Oleh sebab itulah kita di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan jangan dibuka, jangan terbiar begitu. Kita kena tutup, kena disaji. Sebab jin-jin ni yang banyak saya duk berdialog dengan jin, dia suka pergi kencing, pergi berak dalam makanan yang tak tertutup. Tuan-tuan ingat orang tua tu dulu kan, dia kata nak buat makanan tengah malam tu, dia kata kena tutup, nanti berak oleh jin, dikencing oleh jin. Betul tu. Jadi kalau kita makanan kena betul tutup. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak diamalkan. Dan yang kedua, kalau makanan yang tidak diletak safarah kan, alas, itu juga kesukaan jin. Saya dah tanya, saya kata, kenapa kamu pergi kencing berak dalam makanan orang ni? Dia kata, sebab tak ikut syarat. Apa tak ikut syarat? Tak ditutup. Aku ranggah, dia kata. Lagi, sebab dia tidak ikut sunnah Nabi. Dia letak apa dia panggil, alas. Itu sebenarnya sunnah. Kalau kita nak hidang makanan, letaklah safrah. Dia panggil apa? Safrah kan? Letak. Itu sebenarnya sunnah. Jin ni kalau dia tengok ada safrah, dia ke belakang. Dia kata ni bukan awak kita. Kalau tak ada, tu dia ranggah dulu. Dia sebelum dia ranggah, dia kencing, dia berak dulu. Itulah menyebabkan kadang-kadang kita jadi hati jadi keras, degil tuan-tuan dan puan. Allahu Akbar. Banyak saya dalam rawatan anak-anak, kadang kita jadi degil sebab jin duk mengayak di sini. InsyaAllah tuan-tuan, untuk produk jin ada di belakang sana. Jangan bimbangnya untuk suami yang degil, isteri yang degil, anak-anak yang degil. Tengok tuan-tuan, selepas minum memang terasa. Allahu Akbar. Baik, sikit lagi tuan-tuan penutup. Allah SWT beritahu, Yahdi, berkata jin, kumpulan jin berkata, Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Inilah dia petunjuk, satu-satunya petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk kepada kami. Fa'amanna bih, maka kami beriman dengan Al-Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami berjanji, siapa di kalangan jin, apabila dia mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang diterjemah pula. Sebab tidak semua jin dia faham. Saya kerap baca ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk ayat kursi, baca-baca tak nak lagi, baca-baca tak nak lagi. Saya kata, kamu jin Melayu kan jin Arab? Melayu. Baik, saya kena terjemah balik. Terjemah baru nak lagi. Jadi jin sama seperti manusia. Kalau setakat baca ayat Quran dia tak faham, memang tak berganjah, tak berubah.
hati tak berubah. Apabila dibaca Al-Quran lalu dibaca terjemah, barulah kita terasa kan. Sebab jin, manusia orang Melayu, kita orang Melayu tak faham bahasa Arab. Jin pun ada begitu juga, ada yang tak faham. Maka apabila dia faham, maka dia berjanji, walan nusyrika bi rabbina ahada, kami berjanji kami tidak akan berbuat perkara syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Maka janganlah sampai kerana kita berdegil dengan Allah Subhanahu wa taala seperti ayat pada muqaddimah tadi dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala campurkan manusia ke dalam neraka dengan 3 sebab. Yang pertama apa tadi? Banyak gangguan jin. Mudah lupa tuan-tuan ya. 3 sebab. Tuhan kata dalam surah Al-A'raf, manusia dicampur ke dalam neraka dengan 3 sebab ayat tadi. Dan manusia ini lebih sesak daripada binatang. Seperti binatang, bahkan lebih sesak daripada binatang. Yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Allah Subhanahu wa taala bagi perasaan, namun dia tidak ada perasaan dengan Allah. Dia tak ada perasaan perintah dan larangan Allah. Dia dengar azan tak menutup aurat pun biasa. Tak menutup aurat pun biasa, mendedahkan aurat pun biasa. Wahal sahla rambut, Allah Ta'ala akan ganti 1000 tahun dalam neraka. Allahu Akbar. Sahla rambut seseorang wanita mendedahkan aurat, Allah Ta'ala akan ganti seekor binatang yang panjangnya seperti ular 40 hari perjalanan. Ada riwayat menyatakan sebulan perjalanan. Binatang yang bernama Syuja'ul Aqra di dalam kubur alam barzakh yang sedang menunggu-nunggu. Dikira sahla rambut seekor binatang, dua helai rambut 2 ekor binatang, 3 helai rambut. Habis tu yang kita dah benar isteri kita keluar pada rumah tak menutup aurat, dengan suami juga akan diseksa di dalam kubur. Allahu Akbar. Satu ketika Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dia berjalan di perkuburan, dia dengar dipalu oleh binatang Syuja'ul Aqra ni, dipalu. Maka Allah Ta'ala kasyafkan padanya, ya Allah, sekali dipalu terbenam 70 hasta dalam bumi, dicungkir oleh hula ni, dicungkir balik, ya Allah. Lalu disembur dengan bisanya. Dalam hadis Rasulullah, binatang Syuja'ul Aqra ni macam ular, sekali disembur, seandainya sekali disembur bisanya di permukaan bumi, sehelai rumput tidak akan tumbuh. Allahu Akbar. Berani sangat ke kita ni tuan-tuan, kebal sangat ke kita tuan-tuan dan puan ya. Bagilah peringatan untuk kaum-kaum hawa, kaum-kaum wanita, takutlah iaitu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah Tuhan kata, mereka yang diberi perasaan namun tidak memahami, tak mahu faham kehendak, perintah dan larangan Allah. Satu. Yang kedua tadi apa lagi tuan-tuan? Yang kedua, mereka yang diberi mata melihat, dia tidak melihat kebesaran Allah. Kita tengok di bulan Ramadan, subhanallah, kita tengok hari ini penderitaan umat Islam. Allah, kita besok-besok kan orang fakir miskin datang berbuka sekali tuan-tuan, anak-anak yatim. Kita duduk dengan anak-anak yatim ni tuan-tuan, ya Allah, rendah diri kita dengan Allah. Kita bersama dengan orang miskin, rasa rendah kerdil kita. Banyaknya dosaku denganmu ya Allah. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka adapun dengan anak-anak yatim, jangan berkasar, jangan berkasar. Dan dengan orang-orang yang peminta, orang minta sedekah tuan-tuan, jangan kamu sergah dia, jangan kamu tendang terajang dia. Kita kena tengok orang minta sedekah, kita bagi zakat kat dia, jangan kita herdik dia itu tuan-tuan dan puan ya. Jadi insya-Allah dekatilah dengan anak-anak orang miskin. Jadi insya-Allah tuan-tuan. Dan yang ketiga tadi Tuhan Allah SWT beritahu, mereka yang diberi telinga namun tidak mendengar peringatan Allah, baik tidak mendengar tazkirah kuliah. Ini sangat penting bagi kita supaya kita tidak termasuk golongan binatang. Tuhan Allah Ta'ala beritahu, ataupun lebih sesak daripada binatang.
Jadi sekadar itulah saja tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Sekiranya saya mengambil masa panjang, saya mohon maaf tuan-tuan ya. Insya-Allah saya nak maklum di sini tuan-tuan, kalau ada sebelah menjebelah rumah kita atau di mana-mana kaum keluarga terdiri pada keluarga orang-orang miskin. Kami sekarang sekolah kami dah hampir siap dah tuan-tuan. Tinggal lagi kita ambil pengambilan untuk anak-anak orang miskin, anak-anak yatim. Pengajian percuma tuan-tuan, madrasah tahfiz kami di tak jauh dengan hospital Sungai Buloh. Jadi pengajian, tamat pengajian dia boleh sambung ke mana-mana universiti insya-Allah tuan-tuan. Jadi insya-Allah sesiapa yang dapati anak-anak orang miskin, kita dahulu di kalangan diorang tuan-tuan. Apabila dah kota dah cukup, barulah kita akan tambah lagi kalau yang biasalah tuan-tuan. Jadi insya-Allah di samping itu kami Madrasah Darul Furqan kita ada buat produk madrasah tuan-tuan. Sebab madrasah kami tidak meminta derma. Kita keluar produk aja, jual barang-barang tahfiz. Jadi insya-Allah termasuk produk-produk yang ada kaitan dengan penyakit yang medik tak boleh nak kesan, ataupun penyakit yang melarat, atau permasalah isteri dah kahwin bertahun-tahun tak dapat zuriat anak, ikhtiar tuan-tuan insya-Allah bolehlah dapat produk di belakang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita bersama tuan-tuan. Saya akhiri dengan aqulu qawli haza wa astaghfirullah li walakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.